Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berbahagia, Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru, Puan Seri Juli Emaswati binti Adnan, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke majlis peratuntun pertandingan video Tabayun Sains 2021 Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Untuk memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama menandatangan untuk membacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk makluman hadirin sekalian, pertandingan ini dianjurkan oleh Panitia Sains Sekolah Menengah Islam Hidayah dan Pusat Kecemerlangan Matematik dan Sains Muslim. Pertandingan ini telah bermula sekitar tahun 2015 di Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru secara langsung dan bersemuka dengan matlamat melahirkan murid-murid yang boleh menyampaikan kefahaman mereka tentang sains dalam bentuk yang lebih menarik, di samping menguasai silibus yang dipelajari di dalam kelas. Pertandingan yang junung-junung kalinya diadakan secara atas talian ini telah bermula sejak tahun 2020 dan disertai oleh murid-murid tingkatan 5 batch Zenith 22 sejak pandemik melanda Malaysia. Namun begitu, pertandingan ini semakin mengurat langkah apabila menggunakan medium YouTube sebagai wadah berkongsi ilmu dan pengetahuan dengan masyarakat buat pertama kalinya. Untuk meneruskan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nuraini Nasir selaku Ketua Bidang Sains dan Matematik Sekolah Menengah Islam Hidayah untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua, Puan Seri Juli Emaswati binti Adnan, Barisan Penolong Kanan, guru-guru dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Semoga semua berada dalam keadaan sihat dan dalam rahmat Allah sentiasa. Alhamdulillah atas segala limpah rahmatnya, walaupun satu Malaysia berada dalam PKP, pihak sekolah masih boleh menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar seperti yang telah dianjurkan oleh Bidang Matematik dan Sains, iaitu Tabayun. Tabayun adalah salah satu aktiviti di bawah Panitia Sains yang dijalankan setiap tahun sebagai salah satu aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021, Tabayun telah dijalankan dalam bentuk norma baru di mana pelajar-pelajar menerangkan teori-teori yang telah mereka pelajari dalam subjek sains, bio, kimia dan juga fizik. Cara persembahan mereka mengikut kreativiti masing-masing dan divideokan. Jadi kami berharap segala yang telah pelajar ini persembahkan akan bermanfaat pada pelajar itu dan juga pada rakan-rakan yang lain. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat menimbulkan minat di kalangan pelajar-pelajar untuk mempelajari ilmu dalam bidang sains. Setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada guru-guru sains dan pelajar-pelajar di atas kerjasama dalam menjayakan program Tabayun untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian Puan Nuraini Nasir menyampaikan ucapan beliau tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah Puan Seri Juli Emaswati binti Adnan untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru, para pelajar, ibu bapa dan penonton sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan dan nikmat-nikmatnya kepada kita.
Sama-samalah kita doakan kepada rakyat Malaysia yang diuji dengan pandemik COVID-19 agar diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Guru-guru dan anak didik yang dikasihi, masyarakat dunia semakin terkesan dengan impak revolusi industri 4.0, IR 4.0, dan pendidikan dijadikan sandaran untuk memperlengkapkan setiap individu dengan pengetahuan, kemahiran, kompetensi dan personaliti agar generasi baru ini bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan yang timbul dalam kehidupan seharian mereka. Strategi pengajaran dan pembelajaran bagi abad ke-21 semakin kompleks dan rumit, ditambah dengan pengaruh internet dan media sosial yang menimbulkan dilema dalam kalangan pendidik dan ibu bapa. Hadirin sekalian, dalam usaha menerapkan kemahiran abad ke-21 pada setiap murid, guru-guru berhadapan dengan cabaran hebat, memandangkan terdapat banyak kemahiran yang perlu diterapkan dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran yang singkat. Usaha memupuk kemahiran abad ke-21 ini agak sukar kerana murid-murid mempunyai perbezaan dari segi pengetahuan sedia ada, minat, motivasi dan gaya pembelajaran. Namun adalah menjadi tanggungjawab dan amanah guru untuk mengambil inisiatif dan mengekalkan minat dan motivasi murid dengan mengaplikasikan pelbagai teknik dan pendekatan yang bermakna dalam PDP. Saya yakin aktiviti pembelajaran abad ke-21 ini sudah tidak asing lagi di kalangan murid-murid, warga pendidik maupun ibu bapa di sekolah ini. Elemen yang terdapat dalam PEK 21 ini terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Justru itu, saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada panitia sains yang terdiri pada guru-guru sains, kimia, biologi dan fizik yang telah berjaya mengadakan aktiviti tabayun setiap tahun. Tabayun adalah istilah bahasa Arab yang bermaksud penyelidikan. Ianya adalah kombinasi beberapa aktiviti PEK 21 seperti gallery walk, team project, stage tray dan beberapa lagi. Syabas kepada pelajar yang telah menyertai aktiviti tabayun pada tahun ini. Semoga antum dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, literasi teknologi dan maklumat TMK, semangat kerjasama dan berpasukan dan semakin kreatif, kritis dan inovatif. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pertandingan video Tabayun Sains peringkat Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pengetua Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru, Puan Sri Julie Maswati binti Adnan atas ucapan itu tadi. Sekarang, tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar. Dengan sukacitanya, Panitia Sains Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru dan Pusat Kecemerlangan Matematik dan Sains Muslet membawa anda peratonton pertandingan video Tabayun Sains 2021 Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nur Nazla Afifah, Nur Atira dan Nur Iman Ifah dari kelas 1 Fulbright. Tajuk projek tabayun kami ialah koordinasi gerak balas dan homeostasis dalam kehidupan. Apakah maksud homeostasis? Homeostasis merujuk kepada keadaan persikatan air meningkat di dalam badan selepas meminum air. Otak sebagai pusat kawalan akan menerima maklumat dan menghantarnya kepada mekanisme pembetulan. Otak akan merangsang pengurangan rembesan sejenis hormon supaya ginjal dapat menambahkan penghasilan air kencing dan akhirnya lebih banyak air kencing akan dihasilkan. Seterusnya, kandungan air dalam badan tidak kehilangan banyak air. Jadi, apa kaitan proses transkripsi dengan homeostasis sebenarnya? Mari kita lihat. Homeostasis bermaksud
pengekalan persekitaran yang seimbang dalam badan sesuatu organisma seperti pengawalan kandungan air. Proses transpirasi ialah proses yang mengekalkan aras air yang seimbang dalam pupuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Amni Balkis daripada Kumpulan 5. Ana Zuhira dari Kumpulan 5. Assalamualaikum. Ana Aina Nisa binti Muhammad Fadilur Rahim daripada Kumpulan 5. Respirasi sel. Respirasi. Respirasi terbagi kepada respirasi luar, pernafasan dan respirasi dalam. Respirasi sel. Fotosintesis. Apakah fotosintesis? Fotosintesis ialah tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji. Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan fotosintesis telah berlaku. Gunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Respirasi sel ia sentiasa berlaku, tetapi fotosintesis ia berlaku ketika ada cahaya matahari sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Atira Kaisar binti Azlan mewakili kumpulan 6 ingin membuat pembentangan tentang tajuk homeostasis dalam subjek sains bab 3. Homeostasis merujuk kepada pengawal aturan dan pengekalan keseimbangan persekitaran. Ginjal mengurangkan penghasilan air kencing dan kita berasa dahaga. Oleh itu, kandungan air dalam badan menaik ke aras air normal. Pada hari yang panas, suhu badan kita akan meningkat. Ianya dikesan dalam keadaan seimbang dan stabil. Ini menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Sekian sahaja pembentangan tajuk homeostasis daripada kami, Kumpulan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kumpulan kami ialah ketupatan. Slide ini disediakan oleh kami, Kamalia, Aisyah, Nuirah dan Sumayyah dari kelas 1 Tabat. Tajuk ini menerangkan tentang konsep ketupatan, menentukan ketupatan objek dengan menggunakan kaedah susunan air, perbezaan ketupatan dalam kehidupan seharian. Untuk objek yang tidak sekata pula, kaedah susunan air akan digunakan untuk menentukan ketupatan objek tersebut. Kaedah ini dijumpai oleh Archimedes. Slide ini Sebagai penutup, kami memilih tajuk takwa untuk kempen dalam projek Tabayun Sains ini. Takwa berkait rapat dengan keimanan seseorang. Iman juga seperti konsep ketupatan, iaitu iman kita meningkat kerana takwa, maka akan turun kerana maksiat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bincangkan pasal penyebaran cahaya. Cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Setiap juzuk warna ini akan bergerak dalam kelajuan yang berlainan dalam satu medium. Sebagai contoh, cahaya merah mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Oleh itu, cahaya merah paling kurang dibiaskan. Cahaya ungu pula mempunyai kelajuan yang paling rendah dan paling kurang dibiaskan. Cahaya putih yang menuju ke prisma akan menjadikan cahaya putih dipecahkan pada warna-warna yang berbeza. Warna yang terhasil akan membengkok mendekati garis normal pada sudut yang berbeza apabila memasuki prisma. Cahaya yang keluar membengkok akan menjauhi garis normal. Merah campur hijau jadi kuning, biru campur hijau jadi sial. Jika ditambah keseluruhannya akan menjadi putih. Prinsip penolakan cahaya. Objek yang berwarna primer iaitu merah
Biru atau hijau hanya memantulkan cahaya daripada kumpulan bab 2 respirasi dan fotosintesis. Hari ini Ana akan membentangkan pasal respirasi. Apakah maksud respirasi? Maksud respirasi terbagi kepada dua, respirasi luar dan respirasi sel. Respirasi luar ialah pernafasan di mana pertukaran gas antara organisma dan berkesetaraan. Respirasi sel pula ialah proses penguraian glukosa dan pengoksidan. Bilakah respirasi ini berlaku? Semasa pernafasan. Tajuk ni dalam pertandingan Tabayun Sains. Let's go! Definisi fotosintesis ialah di mana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri, iaitu glukosa. Glukosa akan ditukarkan ke dalam bentuk kanji ni. Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan kurang dalam 354 ml dalam sehari semasa kita berespirasi. Dan sebab itu kita disarankan untuk minum banyak air dalam sehari. Dan yang kedua, kita menguap sebab otak kita kekurangan oksigen. Dan yang terakhir, ada orang boleh menahan nafas selama 20 minit. Keterangan tentang sistem pembiakan manusia. Manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Jadi, apakah organ-organ yang terlibat di dalam kedua-dua sistem tersebut? Sistem pembiakan lelaki terbahagi kepada 7 bahagian, iaitu vesicle female, uretra, ductus sperma. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Ana akan menjelaskan tentang perkembangan zygote kepada embrio dan seterusnya kepada fetus hingga kelahiran. Pada minggu pertama hingga minggu keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. InsyaAllah itu sahaja daripada Ana dan kawan Ana. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atom ialah zarah-zarah kecil yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Atom hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Atom terdiri daripada 3 zarah atom, iaitu proton, zarah yang bercas positif, neutron, zarah neutral yang tidak bercas, dan juga elektron, zarah yang bercas negatif. Antara contoh logam ialah aluminium. Aluminium boleh dibentuk buat ringan, berpecah yang berwarna kelabu dan berkilat. Kemudian besi, kuat, mudah dibentuk. Tidak menghasilkan bahan baharu. Contohnya, peluburan ais, pembekuan air, kondensasi dan penyediaan air. Perubahan kimia membentuk bahan baru yang berbeza daripada bentuk asalnya. Contohnya, pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Apakah itu pembakaran? Pembakaran ialah tindak balas yang berlaku bila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan bebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Apakah syarat pembakaran? Syarat pembakaran ada 3. Mari kita lihat. Antara syarat pembakaran adalah oksigen, haba dan bahan api. Ataupun yang ini dia akan memadamkan syarat kebakaran bahan bakar. Apakah sikap berjaga-jaga yang perlu diamalkan untuk mengelakkan kebakaran? Kita boleh elakkan kebakaran dengan mengamalkan langkah-langkah berikut. Antaranya, simpan mancis dan pemetik api di tempat yang menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memelihara ikatan baik sesama manusia. Ingatlah bahawa kita perlu sentiasa berhati-hati ketika melakukan sebarang aktiviti yang melibatkan api. Api, ketika kecil menjadi kawan, ketika besar menjadi lawan. Antara tajuk yang akan disampaikan adalah penggunaan cermin, sifat cahaya, pantulan cahaya dan yang terakhir pembiasan cahaya. Pembentangan ini akan disampaikan oleh Ana Frizana Insyirah selaku Ketua Kumpulan, Haifah Rukayah, Siti Aisyah Amira dan Alia Najwa. Dengan bismillah, selamat menonton.
Untuk bahagian pertama iaitu penggunaan cermin. Terdapat 3 jenis cermin yang digunakan oleh manusia, iaitu apabila sinar tuju selari dengan normal, cahaya tidak akan terbias. Baiklah, sampai sini sahaja perbentangan tabayun kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jumpa lagi. Assalamualaikum, kami di kepada 7 nak membentangkan tentang bab 6 iaitu tiada berkala. Kita semua tahu yang semua benda yang ada jisim dan mengenai ruang adalah jirim. Jirim ni zara-zara kecil yang orang panggil sebagai atom. Atom ni pula terdapat 3 subatom padanya iaitu proton, neutron dan elektron. Di tengah-tengah bahagian petala, petala ni dia macam orbit. Dekat tengah-tengah dia perbezaan antara logam dan bukan logam. So logam dengan bukan logam ni pun ada persamaan. So persamaan dia adalah unsur. Selepas itu, perbezaan antara logam dengan bukan logam pula adalah kemuluran. So, kemuluran bagi logam adalah mulur dan bukan logam pula adalah rapur. Yang kedua adalah campuran juga boleh diasingkan secara fizikal. Jadi pengasingan bergantung kepada 2 faktor, iaitu sifat-sifat fisik dan keadaan diri, bahan-bahan yang terkandung dalam campuran sama ada pemedal ataupun cerai. Kedua, bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Terdapat 7 kaedah pengasingan campuran. Yang pertama, penyurasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang bab 6 iaitu jadual berkala. Jirim. Korang tahu tak apa tu jirim? Jirim ni, dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim, dia terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. The next one is atom. Atom ni, dia merupakan zarah yang paling kecil dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop elektron. Mustahillah kalau kita nak tengok atom dengan mata yang kasar. Atom dia bersifat nuklear, di mana bilangan charge positif dan bilangan charge negatif adalah sama. Ia juga mempunyai 3 zarah subatom iaitu proton dan neutron yang ada dalam nukleus, manakala elektron. Biasanya kaedah kromatografi digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen. Kita boleh menggunakan kaedah kromatografi untuk menghasilkan pewarna-pewarna yang berada di dalam pewarna-pewarna dalam dakwah pen yang digunakan. Next is sebagian. Sebagian terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara cuma. Terdapat banyak contoh sebagian dalam kehidupan sehari-hari seperti garam, gula, kapur, tulis, aroma, platina dan air. Karat merupakan contoh sebagian yang terbentuk daripada zat balas kimia terbesi dengan oksigen secara kimia. Jirim ialah benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, seperti air, udara, logam, tanah, mineral dan hidupan. Bukan jirim ialah benda yang tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai ruang, seperti haba, bunyi, vakum, cahaya, elektrik dan bayang-bayang. Apa itu jirim? Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang sembunyi. Zarah-zarah ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kasar atau mikroskop cahaya. Jirim wujud dalam 3 keadaan, berpejal, secair dan gas. Zarah-zarah sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila zarah dipegalkan tenaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Haikal Akmal bin Syahril hari ini akan membicarakan satu tajuk berkaitan dengan penelitian stereoskopik dan molekular.
Penglihatan stereoskopik ialah penglihatan yang menggunakan kedua-dua belah mata. Manusia dan haiwan seperti kucing dan buah hantu mempunyai sepasang mata yang terletak di hadapan kepala. Manusia dan haiwan ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ialah haiwan pemangsa seperti harimau, singa, belang, buah hantu, kucing dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan bab 1, pencacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Pencacatan penglihatan dan cara membetulkannya mempunyai 3, iaitu yang pertama, rabun jauh, yang kedua, rabun dekat, dan yang ketiga, sekiranya kita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, kerjaya yang berisiko tinggi, ia mungkin akan menjejaskan pendengaran kita. Dan itu sahaja daripada saya tentang tajuk ini. Saya berharap kamu semua dapat sesuatu daripada tajuk yang saya terangkan tadi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Amani Balkis binti Azmin dan Ana Ainin Salihah binti Azmin. Hari ini kami akan menerangkan mengenai bab yang ketujuh, iaitu dan kemagnetan. Jadinya tenaga. Tenaga ni ialah satu benda yang sangat berkait rapat dalam kehidupan harian kita. Jadi apa maksud tenaga? Tenaga ni ialah satu keupayaan untuk melakukan kerja. Bagi unit piawai antarabangsa iaitu joule atau ray. Di antara contoh aplikasi yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita ialah seperti pertumbuhan pokok dan kucing tidur. Kucing tidur? Ya, tidur pun menggunakan tenaga juga tau. Antara satu sama lain dan menghasilkan kilat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa buang oren berasa masam tetapi air tu yang guna tiada rasa? Kenapa kita kena bersihi gigi setiap hari? InsyaAllah dalam video ini kami akan menjawab semua persoalan itu. Dalam video ini kami akan membincangkan tentang topik daripada tingkatan 2 iaitu asid dan alkali. Ana harap dalam video ini kami dapat menjawab semua kekeliruan anda tentang bab ini. Cue intro. Contoh bahan beralkali ialah jus beria dan sabun. Seterusnya ialah dari segi deria sentuhan. Kedua-dua asid dan alkali ialah bersifat mengakis tetapi hanya berlaku pada asid dan alkali pekat. Seperti juga untuk pengetahuan, mengakis ini maksudnya melecahkan kulit. Tabulah kapur mati di tanah yang berasid sebab kapur mati dia bersifat alkali dan dapat merawat tanah yang bersifat asid. Kesimpulan yang boleh kita dapat daripada video ni adalah kita dapat tahu sifat asid dan alkali secara menyeluruh, dan pada masa yang sama kita juga dapat belajar apa itu penetralan, apa kaedah yang digunakan dan penggunaan penetralan dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja dari kami. Assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Aisyah binti Muhammad Fazli dari kelas 3 Intisar, dan hari ini Ana akan membentangkan tabayun sains bertajuk arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut apa itu hubungan arus elektrik, keelektromagnetan, kita kena tengok balik definisi yang simple iaitu definisi arus elektrik. Arus elektrik ialah kadar. Setiap litar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagi litar bersiri, ia mempunyai 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Kelebihan yang pertama ialah setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Dan yang kedua, semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Yang ketiga, penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Urut betul genggaman tangan kanan. Arah 4 jari yang membengkok menunjukkan arah medan magnet, manakala ibu jari menunjuk arah arus yang mengalir dalam dawai. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini anak akan menerangkan tentang apa itu kedaruratan, faktor yang mempengaruhi kadar kedaruratan dan juga koloi. Jadi apa yang dimasukkan dengan kedaruratan? Kedaruratan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat melarut dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Macam mana? Jadi anak kelaskan zat terlarut sebagai gula, manakala 100 ml air 100 ml pelarut sebagai air. Jadi kata kat sini, berapa banyak gulakah yang nak melarut dalam? Karbon ini mempunyai sifat yang mudah menguap. Contoh-contoh pelarut organik adalah seperti alkohol, kerosin, ether, aseton dan turpentin. Minyak wangi dan antiseptik mengandungi alkohol. Baris kuku mengandungi aseton. Dan penanggal kotoran cat dan pencair cat mengandungi turpentin. Ingat, pelarut organik ini perlu digunakan secara berhati-hati kerana ia membahayakan kesihatan kita. Sekian, terima kasih. Jadi untuk kita nutrien, yang first dia kata pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, benda hidup menggunakan nutrien yang diperoleh dari ekosistem yang seimbang. Kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien. Contoh kitar nutrien ialah seperti kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air. Baik, seterusnya adalah kitar karbon dan kitar oksigen. Kita akan tengok rajah dia dulu. Jadi ini rajah dia. Kat sini ada banyak arrow, iaitu biru, ada merah, lepas tu ada warna hijau. Biru tu dia bermaksud menggunakan oksigen. Yang merah ni bermaksud dia membebaskan karbon dioksida. Dan warna hijau dia membebaskan oksigen. Jadi seterusnya kita akan bergerak pada istilah penting yang terdapat dalam bab ni. Yang pertama adalah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Seterusnya, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sedia nak belajar? Sediakan minda aka otak anda, hati dan alat tulis. 4.2 Pertahanan badan. Patogen memasuki badan melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan kulit. Patogen perlu dimusnahkan oleh badan. Tahukah anda, kita mempunyai strategi untuk mempertahankan badan daripada sebarang penyakit? Keimunan berjangka selepas jangkitan. Sistem keimunan yang mantap. Punca sistem keimunan menjadi lemah. 1. Terdedah kepada penyebaran udara. 2. Terdedah kepada pestisid. 3. Mengalami tekanan perasaan. Dan yang terakhir, pengambilan gula secara berlebihan. Amalan yang menguatkan sistem keimunan. 1. Mendapat rehat dan tidur yang cukup. 2. Beriadah dan menghirup udara segar. 3. Tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Itu saya dapatkan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang dua perkara, iaitu proses utama bumi dan fenomena geobencana. Permukaan bumi terbentuk melalui dua proses, iaitu proses eksogen dan endogen. Proses eksogen ialah proses yang berlaku di permukaan bumi. Contohnya, luluh hawa. Seterusnya, proses endogen. Proses endogen ialah proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Proses ini membentuk dan mengubah permukaan bumi. Fenomena geobencana. Geobencana merupakan kesan daripada proses endogen. Contohnya, gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme, pemanasan global
Assalamualaikum. Antum-antuna. Ana Balkis. Ana Nurul Ifa. Dan Ana Aziza. Hari ini kami akan menerangkan tentang beberapa bahagian daripada silibus tingkatan 2 iaitu bab 3 mengenai nutrisi. Antara tajuk yang akan kita bincangkan adalah sistem pencernaan manusia, tindakan enzim dalam alveol, proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan, asimilasi dan penyahtinjaan. Kita akan mulakan dengan pengenalan kepada sistem pencernaan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya diserap ke dalam sel-sel badan. Pula kepada struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan pankreas. Salur pencernaan ialah tiub panjang yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Laluannya mengikut urutan bermula dari mulut. Enzim yang terdapat di dalam alveol mencernakan alveol kepada amylase. Mari kita beralih kepada proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan. Ia ditafsir apabila makanan yang tercerna terdiri daripada molekul-molekul kecil mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Saida. Kami daripada kelas 3 Intisal dan pada hari ini kami akan membentangkan bab 7 iaitu pengukuran kuantiti elektrik. Yang pertama adalah arus elektrik dan makna arus elektrik adalah kadar pengaliran elektron dalam konduktor. Dan unit SI bagi arus elektrik adalah A. Dan alat pengukur bagi arus elektrik adalah ammeter. Yang kedua adalah voltan. Voltan memasuk daya yang menggerakkan elektron di dalam liter elektrik yang akan menghasilkan arus elektrik. Dan semakin sikit arus elektrik yang dapat mengalir. Kalau macam tu, macam mana pula dengan voltan? Jawapannya adalah semakin besar voltan, semakin besar arus elektrik yang dapat mengalir. Hubungan antara arus, voltan dan rintangan dikenali sebagai arus elektrik memerlukan satu laluan yang lengkap supaya dapat mengalir. Laluan yang lengkap ini dikenali sebagai litar elektrik. Litar elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen elektrik yang diwakili oleh simbol. Simbol ini digunakan untuk melukis rajah litar. Berikut merupakan contoh komponen elektrik dan simbolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan Ana akan menerangkan bab 7 iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Tajuk yang pertama adalah arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Pertama sekali, kita kenalah ingat formula dulu. Jadi selepas kita dah ingat formula, barulah kita boleh bergerak kepada kajian. Mula-mula kita akan tengok contoh bagi litar bersiri. Okey, katakan kita nak cari arus bagi litar ni. So, voltan bagi litar ni adalah 6. Rintangan pertama adalah 2 ohm dan rintangan kedua juga 2 ohm. Okay, tajuk yang seterusnya ialah kemagnetan. Okay, adakah anda tahu magnet boleh wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet? Namun, magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan seperti besi, feruli, kobalt dan juga nikel digunakan secara meluas untuk bermagnet pada pintu dan juga menggunakan elektromagnet dan membolehkan pintu dikunci secara automatik. Harap bermanfaat buat semua. Sekian itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah Ana akan terangkan bab 6 pembahagian sel. So first kali kita akan masuk kepada pengenalan. So sel dalam badan kita ni akan sentiasa tumbuh. Okey, setelah tamat keempat-empat fasa ni, sitokinesis pun bermula. Sitokinesis ni dia berbeza antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. And basically sitokinesis ni macam mana dia putuskan satu sel tu kepada dua yang setiap satunya ada nukleus. Bagi sel haiwan terdapat mikrofilamen di tempat pencerutan. Seterusnya, meiosis 2 dimulai dengan profasa 2 iaitu nukleolus dan membran nukleus menghilang, gentian gelendong mula terbentuk di kedua-dua sel anak, kromosom bergerak
merebak dan memusnahkan sel-sel normal sekaligus mengganggu fungsi-fungsi tisu yang berada di sekitarnya. Nak tahu tak apa yang lebih menakutkan? Jika sel kanser ini tidak dapat dikesan pada peringkat awal, ia akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa kepada kematian. Takut kan? Assalamualaikum semua. Nama saya Norin Nadira. Nama saya Alina. Nama Ana Nuna Irlina dan Ana daripada kelas 5 imtiaz. Kami pada hari ini akan membincangkan tentang sistem peredaran. Jadi, macam apa yang kita dah pernah belajar pada bab 2 biologi form 4, kita dah belajar macam mana organisma unisel seperti amoeba nak dapatkan dan singkirkan bahan daripada sel dia, iaitu dengan menggunakan cara resapan. Kenapa? Yang pertama adalah plasma, kedua adalah sel darah dan yang kedua adalah platelet. Komponen yang ketiga adalah salur darah. Dalam salur darah terdiri daripada kapilari, vena dan arteri. Tiga-tiga ini dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Jantung terdapat 4 ruang utama. Yang pertama, atrium kanan. Yang kedua, ventrikel kanan. Yang ketiga, atrium kiri. Yang keempat, ventrikel kiri. Jadi, apa beza atrium dengan ventrikel? Atrium adalah darah yang kembali ke jantung. Hai, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kumpulan anak akan membentangkan bab 12, iaitu koordinasi dan gerak balas dalam badan manusia. Jadi perkara pertama yang antum perlu tahu ialah organisma badan kita mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan persekitaran dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Keupayaan ini dipanggil sebagai kepekaan. Itu sistem saraf. Sistem saraf terbahagi kepada dua subsistem yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang, manakala sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium dan juga 31 pasang saraf spina. Jadi kita terus masuk pada bahagian otak manusia. Seperti kita tahu, Vesikel sinaps yang berada dalam bongkok sinaps akan dirangsang dan membebaskan bahan kimia iaitu neurotransmitter ke dalam sinaps. Seterusnya, neurotransmitter akan meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor spesifik pada dendrit neuron penerima. Pergabungan tersebut akan merangsangkan pencetusan impuls yang seterusnya supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari kelas 4 Abu Qori ingin membincangkan tentang subtopik 3.1, iaitu struktur membran plasma. Pernah tak kawan terfikir, kenapa air tidak boleh merentasi badan tetapi air boleh merentasi kulit? Jom kita terokainnya sama-sama. Baiklah, sekarang kita ingin mengenal pasti keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Antaranya ialah sel hidup, akhir sekali ialah sifat ketelapan membran plasma. Sifat ketelapan membran plasma ini terbahagi kepada 3, iaitu telap, tidak telap dan telap memilih. Maksud telap ialah keupayaan bahan bergerak merentasinya secara bebas. Manakala tidak telap pula ialah bahan tidak berupaya merentasinya. Terakhir ialah telap memilih. Telap memilih ni bermaksud hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya. Hai, Ismi dan Bahasa dari kelas 4 Qori akan sambung persembahan subtopik 3.2 iaitu konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Nampaknya kita sudah tiba di penghujung rancangan. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.
proses hidup organisma multisel. Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan. Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya dan setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja. Jenis-jenis sel di dalam manusia terdiri daripada sel otot, sel saraf, sel darah putih, sel sperma, sel darah merah, sel epitelium. Sel otot tersusun dalam bentuk gentian multinukleus dan berjalur. Sel otot akan mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Sel saraf pula berbentuk unjuran, panjang dan halus. Fungsi sel saraf ialah untuk menghantar impuls saraf. Sel darah putih berfungsi untuk memusnahkan patogen. Sel darah putih boleh berubah dalam beberapa bentuk. Sel epitelium pula ialah sel yang nipis dan lebar. Sel epitelium melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Sel darah merah tidak mempunyai nukleus dan berbentuk wujud. Darah merah berfungsi untuk memautkan tisu epitelium kepada tisu bawahnya dan tetapkan organ pada kedudukannya. Lepas tu yang kedua ialah tisu penghubung bergantian. Dia berfungsi untuk membentuk tendon dan ligamen. Tendon maksudnya sambungkan tulang dan otot. Kalau ligamen maknanya sambungkan tulang kepada tulang. Lepas tu yang ketiga tisu darah. Darah ni dia berfungsi dalam pengawal aturan, pengangkutan dan perlindungan. Seterusnya keempat, tulang. Tulang dia berfungsi untuk membentuk rangka badan dan lindung organ dalaman. Yang kelima, tisu adipos. Fungsi utama, melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penghijratan. Sistem tumbuhan, akar, pucuk. Sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, pucuk, bunga dan buah. Batang dan ranting menyokong daun ada kedudukan mengikat supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang baik sehingga suasana fotosintesis. Bunga pun terlibat dalam proses perliakan tumbuhan. Sistem akar pula terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Jadi insyaAllah yang pertama, kekuatan asid dan juga alkali. Kekuatan asid terbahagi kepada dua, iaitu asid lemah dan juga asid kuat. Sifat kimia asid. Seperti yang kita tahu, asid terdiri daripada dua jenis sifat, iaitu sifat fizik dan sifat kimia. Dan contoh sifat fizik asid, kita boleh lihat melalui bahan-bahan asid itu sendiri. Contohnya seperti cuka, lemon dan sebagainya. Sifat fizik asid ialah berasa masam, dapat menukarkan kertas tulis biru kepada merah dan juga nilai pH-nya lebih rendah daripada tuzo. Mereka mendekatkan. Contoh natrium hidroksida ditambah dengan air magnesium Mg2+, akan membentuk magnesium hidroksida dan air natrium 2Na+. Yang penting usaha, insya-Allah Allah akan ganjari dengan markah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah hari ini Ana akan menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan larutan piawai. Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Dalam penyediaan larutan piawai, jisim zat terlarut dan isi padu air suling merupakan dua parameter yang mesti disukat dengan tepat. So basically nak menyediakan larutan, kita memerlukan pelarut dan zat terlarut. Untuk menghasilkan larutan yang mempunyai kepekatan yang tepat, kita perlu menyukat pelarut dan zat terlarut dengan tepat. Iaitu penyutulan. Jadi, apakah itu penyutulan? Penyutulan ialah tindak balas antara asid dengan alkali atau base bagi menghasilkan garam dan air sahaja. Contohnya, asid nitrik dan larutan kalium hidroksida akan menghasilkan garam kalium nitrat dan air. Pandangan seorang ajnabi, pandangan pertama masih lagi dimaafkan, tapi bila kita dah pandang ke tempat lain dan pandang balik kepada seseorang itu bukan milik kita. Maksudnya bila kita pandang tu kita berdosa. Jadi Ana simple apa yang Ana cakap secara ringkasnya, couple ni adalah haram dan tiada jalan untuk berkapal dalam Islam, melainkan orang munafik yang memberi alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan Ana akan membincangkan berkenaan dengan tajuk asid, base dan garam, iaitu bab 6 kimia tingkatan 4. Kami akan sentuh 4 bahagian sahaja. Yang pertama ialah ujian anion, kedua ialah ujian kation larutan natrium hidroksida, ujian kation larutan amonia, dan yang keempat ialah ujian pengesahan kation. Untuk ujian kation pula atau juga dikenali sebagai ujian pengenalan kation, kita akan menggunakan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia dan melihat pemerhatiannya sama ada mendakan terbentuk ataupun tidak. Untuk larutan natrium hidroksida, jika mendakan tidak terbentuk, maka ion amonium hadir. Jika mendakan terbentuk, dan apa yang berlaku jika ion ferrum 2 hadir, akan terbentuknya mendakan berwarna biru tua. Ion ferrum 3 pula, kita uji kehadirannya menggunakan larutan kalium hexacyanofosfat
2 dan apa yang berlaku ialah akan terbentuknya medakan berwarna biru tua jika ion ferrum 3 hadir. Last sekali, untuk ion ferrum 3, kita uji menggunakan larutan kalium thiocyanat KSCN dan apa yang berlaku ialah medakan merah darah akan terbentuk jika ion ferrum 3 hadir. Itu sahaja, terima kasih. Putih akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Larutan garam yang berwarna adalah disebabkan oleh kerana kehadiran ion unsur peralihan. Contoh, untuk larutan perang mengandungi ion ferrum 3 dan larutan hijau pula berkemungkinan mengandungi ion ferrum 2. Okey, seterusnya Ana akan menerangkan tentang warna garam dalam bentuk pepejal dan dalam larutan aqueous. Pertama sekali kita ada 6 jenis garam, iaitu garam yang mengandungi ion ferrum 2, garam yang mengandungi ion ferrum 3, kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat, garam kuprum 2 klorida dan juga garam kuprum 2 karbonat. Pertama sekali kita ada garam yang mengandungi ion ferrum 2. Dalam bentuk pepejal ia berwarna hijau dan dalam larutan aqueous ia berwarna hijau atau hijau muda. Seterusnya kita ada garam yang mengandungi ion ferrum 3 dalam warna bau kesan ke atas kertas litmus lembab atau yang terbaik melalui ujian gas. Berdasarkan warna baki pemanasan dan gas yang dikenal pasti, kita boleh membuat inference ke atas ion yang mungkin hadir di dalam garam. Contohnya seperti kalau contoh baki warna pemanasan tu dia dapat warna hitam, maksudnya garam tu mengandungi ion kuprum 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah untuk tabayun kali ini, kumpulan Ana yang terdiri daripada Ana sendiri, Zakwan, serta rakan-rakan Ana iaitu Faisal, Umar dan juga Mazarif dari kelas 4 Bukhari ditugaskan untuk menceritakan tentang subjek fizik bab 3 yang bertajuk hukum kegravitian. So sebelum Ana bercerita lebih lanjut tentang bab ni, Ana nak wujudkan satu persoalan. Pernah tak terfikir macam mana semua hidupan G kecil bersamaan dengan G besar darab M besar per R besar kuasa 2. So bunyi macam complicated kan, tapi kita breakdown dulu. So first kena faham apa beza G kecil dengan G besar. So G kecil adalah nilai pecutan graviti. So kalau tu bayangkan satu kelapa yang dekat atas pokok kan, tu kelapa tu jatuh kan. Jadi kelajuan kelapa tu jatuh ataupun pecutan kelapa tu jatuh itu dikenali sebagai G kecil ataupun pecutan graviti. Dan dia sentiasa menuju ke arah center ataupun pusat bulatan itu. So Ana bagi satu contoh mudah. Katakanlah kita ambil satu tali dan kita ikat apa-apa objek kat hujung tali tu, dan kalaulah kita pusing tali tu, kita akan dapati yang bila kita pusing tu, objek tu dia akan bergerak secara membulat juga. Dan bila kita pusing tu, kita perasan lah, kalau kita pusing laju-laju je bila dia bergerak membulat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin amanah Muhammad Luqman bin Muhammad Noh. Ana dari kelas 5 ikhlas. Dan hari ini Ana akan menerangkan salah satu tajuk dalam subtopik fizik, iaitu pembelauan gelombang. Jadi Ana akan terangkan 3 benda dalam subtopik ini, iaitu first adalah maksud pembelauan gelombang, second pula adalah benda apa ataupun unit apa yang kita akan pakai dalam pembelauan gelombang. Yang ketiga pula adalah konsep ataupun contoh yang akan terjadi. They are the corpuscular and the wave theory of light. But some of the other phenomena, such as interference and diffraction, can only be explained by the wave theory of light. We know that 2 or more wave motions travel in space at the same time. Sometimes these 2 wave motions combine and some physical effects take place. Interference is one such physical effect. Okeylah, sekarang Tenana pula nak terangkan tentang gelombang elektromagnet. So, apa biasanya gelombang elektromagnet ni? Apa biasanya gelombang bunyi kan? So, Mesh nak terangkan. Sejarah gelombang elektromagnet ni bermula pada tahun 1801, yang mana Thomas Young ni dia berjaya menunjukkan bahawa cahaya ialah gelombang. Pada tahun 1862 pula, James Maxwell cakap yang cahaya itu gelombang elektromagnet. Pada tahun 1887, Henry Schultz ni dia telah cipta sebuah gelombang elektromagnet yang lain, iaitu gelombang radio, dan seterusnya banyaklah gelombang elektromagnet lain yang berjaya ditemui. 2021 kami. Baiklah, kami telah dipertanggungjawabkan untuk menerangkan tentang fizik pada video tabayun kami. Terdapat 4 bab subtopik dalam video kami. Okey, yang pertama adalah 2.1 gerakan linear, 2.2 graf gerakan linear,
2.3 gerakan jatuh bebas dan 2.4 inersia 30 meter. Terdapat 3 formula yang penting di dalam subtopik 2.1 gerakan linear. Antaranya ialah laju, hal laju dan pecutan. Okey, pada formula laju bersamaan kadar perubahan jarak, iaitu jarak yang diambil bahagi masa diambil. Bagi hal laju pula, kadar perubahan sasaran. Jadi kira baiklah, kita sudah sampai di pengakhiran video ini. Saya berharap agar video ini telah memberi banyak manfaat kepada kita untuk lebih memahami subjek fizik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishtiqni Muhammad Azri dari kelas IPAD Indipad. Saya sebagai ketua kumpulan 2, dan kumpulan 2 hanya mempunyai 2 orang ahli saja, iaitu Amir Irfan dari kelas 4 Al-Qori dan Zubaid Ismail dari kelas 4 Indipad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan kepada anda tentang 2 subtopik yang terdapat di dalam tajuk daya dan gerakan Form 4 tingkatan fizik Form 4 tingkatan 4. Okay, jadi subtopiknya adalah momentum dan prinsip keabadian momentum. Jadi kita tahu yang mana momentum dan prinsip keabadian momentum ni adalah 2 perkara yang berbeza. Kita pergi dulu kepada momentum. Jadi persoalan dekat sini, apa yang nak dimaksudkan dengan momentum? Okay, momentum ni maksud dia adalah quantity vector sesuatu objek. Jadi kita dapat tahu yang mana quantity vector. Masa form 2 kita ada belajar pasal daya kat bab 8. Anda just ingatkan sikit yang daya ni dia boleh gerakkan satu objek. Jadi macam mana dia boleh gerakkan? Senang je. Dia pakai formula F bukan delta terus ma. Ni formula awal dia. Daya ni juga dia hukum Newton yang kedua. Formula daya pada awalnya F bukan delta terus ma. Baiklah, saya Abdul Zubair bin Ismail akan membentangkan bab impuls dan daya impuls. Baiklah, korang perasan tak atlet lompat jauh, tak kira sekolah ke olimpik ke kan, mereka akan membengkokkan lutut mereka apabila mereka mendarat di pasir seperti begini di atas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana akan mentangkan tentang kegravitian, iaitu bab 3 untuk tabayun fizik. Jadi dalam bab 3 ni ada 6 tajuk, iaitu hukum kegravitian semester Newton, hukum gerakan Newton kedua, kepentingan nilai pecutan graviti, daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet, jisim bumi dan matahari, dan hukum Kepler. Okay, jadi tajuk yang kelima adalah jisim bumi dan matahari. Okey, jisim bumi dan matahari. Rumus untuk kita cari bumi atau matahari adalah M sama dengan 4 pi 2 R3 per G T2. Okey. Lepas tu kalau kita data yang kita kena ada, kalau kita nak kira jisim bumi adalah jejari orbit mana-mana satelit atau bulan dan tempoh peredaran dia. Tapi kalau kita nak cari jisim matahari, data yang kita kena ada adalah jejari orbit mana-mana planet. Jadi itu je daripada Ana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ni kita akan bergelombang untuk belajar gelombang. Dan gelombang ni, okey, Ana teruslah. Dia ada 2 tau, iaitu ayunan dan getaran. Ayunan dan getaran ni, dia secara bukunya dia punya definisi dia ialah gerakan ulang alik pada kepegang keseimbangan melalui satu lintasan yang tertutup. Dan seterusnya, gelombang ni dia boleh pindahkan tenaga je tau, dia tak boleh pindahkan jirim. Dan sebab kalau kita tengok contoh ni, apa yang bergerak hanya tenaga tu kan. Dia apa? Daripada bahagian A, tenaga dia dipindahkan ke bahagian B. Dan kalau kita boleh definisikan pelembapan ni sebagai pengurangan amplitude dalam satu ayunan disebabkan oleh kehilangan tenaga. Jadi apa yang menyebabkan berlakunya kehilangan tenaga ni? Dia ada 2. Yang pertama adalah pelembapan luaran. Pelembapan luaran ni adalah seperti main buayan dekat dalam taman permainan. Jadi kita tolak buayan tu dengan kita punya tenaga tangan dengan kaki kita.
Itu adalah daya luar. Sebab itulah buayan tu dia akan sentiasa bergerak sehingga kita statik dan dia akhirnya berhenti. Bang ataupun dia nak lambda. Jadi kita akan keluarkan semua maklumat yang ada dekat soalan dia. Kawasan cetek punya lambda ialah 2 cm. Kawasan dalam punya lambda ialah benda yang kita nak tahu. Kawasan dalam punya hal laju ialah 12 cm, manakala kawasan cetek punya hal laju ialah 8 cm. Jadi kita akan masukkan semua maklumat tu dekat dalam formula yang kita dah tahu, iaitu V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Dan bila kita dah masukkan semua maklumat tu dan kita dah susun-susunkan tempat dia, kita akan dapat yang last kali tu ialah 3 cm. Senang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ana dari Grup Tabayun 4 Abukori ingin membentangkan tentang subjek fizik bab 2.1 iaitu gerakan linear. So, apa tu pergerakan linear? Pergerakan linear tu adalah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Gerakan linear juga boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, hal laju dan kecepatan. So, kita akan membezakan jarak dan sesaran. Apa beza dia orang ni? Jarak ni ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Sesaran pula jarak terpendek antara kedudukan awal. Okay, so kita ada graf. Yang pertama adalah graf sesaran dalam masa, dan antara bentuk-bentuknya adalah untuk objek tu pegul. Yang kedua, hal laju seragam. Objek tu bergerak dengan laju seragam dan objek tu bergerak dengan hal laju tambah. Dan boleh tengoklah bentuk-bentuk dia macam ni dan data ataupun graf dia macam mana bentuk dia. So graf yang kedua adalah hal laju melawan masa. So bentuk-bentuk dia juga adalah dengan objek tu bergerak dengan hal laju seragam dengan percikan seragam. Bila kita gerakkan botol dengan cepat dan memberhentikan, inertia sos dalam botol tu akan bergerak ke hadapan. Jadi dia akan keluarlah sos untuk kita makan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Jisim V ialah hal laju. Unit SI bagi momentum ialah kTms -1. Objek mempunyai momentum yang besar lebih sukar untuk diberhentikan. Aplikasi fisik keadaan momentum dalam pelanggaran dan letupan. Okey, ada situasinya, iaitu dua orang ahli bomba yang sedang memandangkan api kebakaran. Kedua ahli bomba tersebut kelihatan tersentak ke belakang apabila air berkelajuan tinggi dipancurkan daripada hos itu. Daya yang dikenakan nanti ialah masa impak. Daya impas pula bermaksud kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Rumus dia, momentum akhir tolak momentum awal bahagi masa. Kalau perubahan momentum tu malar, F berkadar song-song dengan masa. Dan kalau nilai T kecil, magnitude F akan besar dan sebaliknya. So dalam hukum gerakan Newton ketiga dan dijelaskan tentang hubungan antara daya tindakan dengan daya tindak balas. Dia adalah quantity vector yang mempunyai magnitude dan arah. Manakala jisim adalah kuantiti skalar yang tidak mempunyai arah. Dan berat sesuatu objek dia akan berubah mengikut kekuatan medan graviti pada sesuatu tempat. Manakala kalau jisim dia tidak akan berubah walaupun di mana-mana, dia tetap akan sama. Dan unit untuk berat adalah Newton, manakala unit untuk jisim adalah kg. Jadi sekiranya kita melihat kepada konsep jisim, kita dapati yang jisim tidak akan berubah walaupun di mana-mana sahaja ia berada. Dan ada satu hadis Nabi. Yo, nama anak Aiman Zafran bin Rozaman. Hari ini anak nak bentangkan pasal organ utama pertukaran gas, iaitu stoma. Stoma tu benda lah. Stoma. So, stoma ni datang dari perkataan Greek, iaitu maksud dia mouth. Stoma ni ialah liang yang terdapat pada wal air sejatan, iaitu tumbuhan ke atmosfera. Di mereka berlakunya transpresi ini. Transpresi ini kebanyakannya berlaku di liang stoma, iaitu 90% berlaku di liang stoma dan hanya 10% berlaku di organ seperti batang dan bunga. Baiklah, seterusnya anda pergi pula kepada kepentingan transpresi kepada tumbuhan. Kepentingan pertama adalah untuk memberikan penyejukan kepada tumbuhan semasa musim panas. Yang kedua adalah untuk memastikan daya tarikan agar garam mineral dan air sentiasa diangkut secara berterusan. Yang ketiga adalah untuk kadar fotosintesis paling tinggi di bawah cahaya merah dan biru. Ini kerana warna merah diserap oleh klorofil dan warna biru diserap oleh karotenoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Syakmal bin Haranwa dan hari ini ana akan terangkan tentang titik papasan. Jadi apakah itu titik papasan? Titik papasan ialah apabila kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Sebagaimana yang kita boleh lihat pada graf kadar pengambilan gas karbon dioksida berlawanan dengan keabatan cahaya, kita boleh lihat untung bersih terletak di atas titik papasan, manakala rugi bersih terletak di bawah titik papasan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Selamat menonton. Jadi, tisu tumbuhan terbagi kepada dua, iaitu tisu kekal dan juga tisu meristem. Tisu kekal adalah tisu matang yang telah mengalami perbezaan ataupun yang sedang mengalami pembezaan. Tisu kekal terbagi kepada tiga, iaitu tisu asas, tisu epidermis dan juga tisu vaskular. Ditolak ke zon pemanjangan sel. So, zon yang kedua ialah zon pemanjangan sel. Dia terdiri daripada sel-sel yang bertambah saiznya. Sel-sel ni dia bertambah saiz melalui resapan air secara osmosis dengan nutrien akan disegera. Mata cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Kadar pertumbuhan akan menurun pada musim sejuk. Allah cipta setiap bahagian tumbuhan ada fungsinya untuk hidup. Macam tu juga Allah cipta manusia pun ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menerangkan satu tajuk iaitu penyediaan garam. Garam merupakan suatu sebutan air, tetapi tidak semua garam boleh dilerakkan di dalam air. Terdapat dua jenis menyediakan garam, iaitu garam telarkan dan garam tak telarkan. Garam telarkan ialah garam yang larut di dalam air pada 10 minit, manakala garam tak telarkan ialah garam yang tidak terlarut di dalam air pada 10 minit. Jenis garam yang telarutkan ialah kesemua garam nitrat, amonium, natrium dan kalium. Kita juga boleh menggunakan formula. Pencitrakan yang kedua kita lakukan dengan isi padu asid yang kita peroleh daripada pencitrakan pertama. Seterusnya, penyediaan garam diteruskan dengan pemanasan larutan hasil tindak balas asid dan alkali sehingga menjadi larutan tertentu. Larutan tertentu tersebut akan disejukkan untuk membenarkan penghaburan berlaku. Seterusnya, haburan yang terhasil akan dibilas dan dikeringkan menggunakan kertas tulis dan di situ terhasillah garam terlarutkan jenis senar. Kita dapat dalam eksperimen ini, ketinggian mendakan yang terbentuk meningkat secara beransur-ansur bagi tabung uji 1 hingga 4 dan kemudiannya menjadi malar bermula dari tabung uji ke-5 hingga ke-8. Apabila graf ketinggian mendakan melawan isi padu kalium airida diplotkan, kita akan dapati graf garis seperti berikut. Daripada graf diplot tadi, kita boleh tentukan isi padu larutan kalium airida yang bertindak balas lengkap dengan 2.50 cm3 larutan lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan suatu tajuk dalam bab redox, iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Soalan bergerak terus kepada definisinya, iaitu pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan itu menderma atau kehilangan elektron. Penurunan pula berlaku apabila suatu bahan itu menerima elektron. Saya beri satu contoh tindak balas redox yang sangat ringkas yang akan membebaskan elektron untuk membentuk molekul iodin yang berwarna perang. Di sini tindak balas pengoksidaan telah berlaku kerana ion iodida telah membebaskan elektron dan itu bermaksud ion iodida telah dioksidakan. Ion iodida juga merupakan ejen penurunan kerana telah menderma elektron dan elektron kali itu ialah mangan dan perkali mangan sudah pun seimbang. Langkah ketiga pula ialah kita perlu seimbangkan perkali oksigen dengan menambahkan molekul air. Di persamaan ini terdapat 4 oksigen di sebelah kiri persamaan, maka kita perlu menambahkan 4 mol air di sebelah kanan persamaan. Langkah keempat, kita perlu seimbangkan perkali hidrogen dengan menambahkan ion hidrogen. Di persamaan tadi, terdapat 8 hidrogen di sebelah kanan persamaan, maka kita perlu menambahkan 8 ion hidrogen di sebelah kiri. Eksperimen ini, kita akan gunakan susunan radas seperti berikut. Dalam susunan radas ini, ion sulfat dalam larutan ferrum 2 sulfat akan membebaskan elektron dan elektron itu akan mengalir melalui wayar penyambung lalu diterima oleh molekul klorin. Susunan radas ini dilengkapi dengan titian garam yang membenarkan pengaliran ion. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tabayun pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Jadi pertama sekali, Ana akan menerangkan apakah itu nombor pengoksidaan. Jadi nombor pengoksidaan ialah
cas unsur dan sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom yang lain. Senang kata, nombor pengoksidan ini ialah cas bagi suatu unsur. Jadi ada 8 keadaan untuk menentukan nombor pengoksidaan bagi suatu unsur dan sebatian ataupun ion. Yang pertama, nombor pengoksidaan. Yang pertama, tentukan nombor pengoksidaan bagi Mn dalam ion Mn O4-. So, jawapan yang kita akan dapat ialah positif 7. Macam mana boleh dapat positif 7? Macam ni. Salah satu cara untuk mencari nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur adalah dengan membuat persamaan yang membentuk sebatian tersebut. So, benda yang kita nak cari itu kita tanda yang 2 kelas dengan 3 kelas. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Yang pertama adalah kita meletakkan larutan glucurida ke dalam bilik. Kemudian tambahkan setengah spatula sebut sini. Seterusnya kita panaskan sirkulasi. Kemudian kita menambahkan ataupun kita menuraskan larutan tersebut dalam tabung bilik. Seterusnya kita menambahkan larutan natrium hidroksida untuk mengenal pasti kehadiran ion ferric plus, dan yang terakhir sekali kita rekodkan pengajian bertambah daripada kosong kepada positif 2, manakala ferrum 3+ diturunkan sebab nombor ferrum berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Jawapan dia adalah air bromin itu adalah ejen pengoksidaan kerana cuba kita lihat objek ini. Objek pertama, kereta yang sedang bergerak. Objek kedua, buah yang jatuh daripada pokok. Kedua-dua objek ini mengalami suatu gerakan, iaitu gerakan linear. Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Sebelum itu, kita perlu tahu perbezaan di antara jarak dan sesama. Okey, jadi mari kita teruskan kepada subtopik yang kedua, iaitu graf gerakan linear. Apa itu graf gerakan linear? Graf gerakan linear digunakan untuk sampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Terdapat 2 jenis graf gerakan linear, iaitu graf sesaran melawan masa dan juga graf halaju melawan masa. Inersia ni ialah sifat semula jadi satu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun ataupun sedang bergerak. Situasi yang melibatkan inersia ada 2, sama ada keadaan asal objek pegun ataupun bergerak. So kalau kita tengok yang pegun, apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling akan tengok balik pada formula kadar tidak balas tadi, iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil tidak balas per masa perubahan masa berlakunya perubahan kuantiti itu. Jadi kita perlu letakkan pengurangan jisim magnesium tu, iaitu dari 0.3 gram hingga 0.0 gram. Jadi kita buat 0.3 gram tolak dengan 0.0 gram bahagi dengan 30 saat. 30 saat itu masa yang diambil untuk jisim magnesium itu berkurang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi kadar tidak balas. Terdapat 5 faktor yang akan mempengaruhi kadar tidak balas ini, iaitu faktor suhu, faktor kehadiran mancin, kepekatan bahan tidak balas, faktor saiz bahan tidak balas berbentuk pepejal dan faktor tekanan. Kan pula tentang aplikasi konsep kadar tidak balas. Kadar tidak balas ni berlaku dalam kehidupan seharian kita, ada kat sekeliling kita. Jadi saya akan bagi contoh memasak. Memasak, kita buka api, lepas kita letak kuali, lepas kita masuk minyak, lepas tu kita nak tumis bawang lah. Tumis bawang, lepas bawang tu layu, lepas tu keluarkan bau. Semua yang tadi tu berlaku ada kadar tidak balas dia. Okay? Dia berlaku dalam tisu meristem seperti dekat hujung akar dan juga dekat pucuk tumbuhan. Dalam mitosis, dia ada 4 fasa pembahagian, iaitu first, profasa, yang kedua metafasa, yang ketiga anafasa dan yang keempat telofasa. Kalau nak sama ingat, dia adalah PMAT. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan meiosis? Meiosis ialah satu proses sel membahagi menjadi 4 sel anak yang tidak seiras dengan setiap satunya mengandungi separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Jadi, meiosis ni berlaku dalam organ apa? Meiosis berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet bagi... Perbezaan yang ketiga, kita tengok dekat dalam proses tu. Sedar tak? Dekat dalam proses meiosis berlakunya pindah silang. Tapi kalau dekat dalam proses mitosis tak berlaku pindah silang. Nama saya Nia Fatihah dan saya akan membentangkan subtopik asas jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit, iaitu
iaitu zarah atom, zarah molekul dan juga zarah ion. Petala pertama yang dekat dengan nukleus, kita akan letak 2 elektron, dan yang dekat petala kedua kita akan letak 8 elektron, dan elektron yang selebihnya kita akan letak dekat petala ketiga. Atom-atom cenderung membentuk susunan elektron yang stabil. Atom neutral membentuk ion melalui penerimaan elektron pada petala terluarnya kepada atom lain. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Isotop. Secara umumnya, semua atom dalam unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Tapi ada unsur tertentu yang atom dia mempunyai bilangan proton yang sama tapi neutron yang berlainan. Sel. Yang pertama iaitu nukleus, ialah nukleus yang mengandungi kromosom. Dan kromosom ialah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid. Apa kepada anaknya? Sepasang gen yang berada pada lokus yang kedudukan sama pada kromosom homolog atau mengawal satu trait. Karakteristik antara sel daripada kaedah-kaedah ini akan digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Variasi selanjar ialah perbezaan yang tidak jelas ataupun tidak ketara. Antara contoh variasi selanjar ialah berat badan. Kesimpulan yang dapat dibuat dalam genetik ialah Assalamualaikum, hari ini saya ingin menerangkan tentang daya paduan. Maksud daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya paduan dapat ditentukan melalui 4 situasi. Situasi pertama, daya paduan pada arah yang sama. Tengok kepada contoh, dia beri dua daya bertindak ke kanan, kira daya paduan yang terhasil. Langkah pertama, magnitud daya paduan sama dengan dari 50 Newton tu, kita nak cari berapa banyak yang disumbangkan ke arah kanan dan berapa banyak dia sumbangkan ke atas. Itulah deraian daya. Okey, saya akan tunjukkan kaedah nak menyelesaikan leraian daya. Saya akan menggunakan kaedah compress method. Mungkin kaedah ni dia merupakan kaedah yang lebih senang. Bagi saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 5 ikhlas. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang subtopik 1.3 iaitu keseimbangan daya. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya ialah apabila daya-daya yang bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Maksudnya seimbanglah, tak ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Nusaibah binti Amir Rashid dari kelas 5 imtiaz. Nama Ana Hafizatul Syafiqah binti Muhammad Syahrizal dari kelas 5 imtiaz. Nama Ana Aisyah Fatimah binti Nashaddin dari kelas 5 imtiaz. Hari ini kami dari kumpulan Tabayun Fizik akan menerangkan tentang prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Harap video ini akan memberi manfaat kepada antum semua. Jadi, pertama sekali, cuba bayangkan tentang suatu situasi ini. Cuba pegang batu dan kemudian letakkannya ke dalam air. Antum akan mendapati bahawa batu itu akan terasa lebih ringan di dalam air. Dan pernahkah antum terfikir kenapa batu tenggelam namun tetapi kapal akan terapung? Kedua-dua fenomena ini berlaku kerana adanya daya apungan. Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sabir dan bersama lagi 3 orang sahabat Ana, Sabir, Muzakir dengan Adab akan bertakat tajuk tentang tekanan cecair dan tekanan atmosfera. Tekanan cecair ini boleh dihitung menggunakan formula P is equal to H rho G, di mana P ialah tekanan cecair, H adalah kedalaman cecair dan G pula ialah pecutan graviti. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal. Pelbagai benda yang menggunakan aplikasi tekanan cecair. So, kali ini Ana akan beritahu antum beberapa aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan kita. So, kita bergerak kepada yang pertama. So, aplikasi yang pertama adalah kedudukan tangki air di dalam rumah. Kebiasaannya, tangki air di dalam rumah terletak di ruang antara siling dan muka. Okey, itu saja daripada Ana dan untuk seterusnya Ana akan serahkan kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Adam. Terdapat beberapa contoh penggunaan rumus P sama dengan H rho G. Contoh yang pertama ialah
Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm Hg dalam unit pasien? Dengan berakhirnya pratonton pertandingan video Tabayun Sains 2021 Sekolah Menengah Islam Daya Johor Bahru itu tadi, maka kita telah menghampiri penghujung majlis. Sebelum bersurai, ingin saya maklumkan di sini terdapat dua kategori pertandingan, iaitu kategori video terbaik setiap tingkatan dan kategori video yang menerima like terbanyak setiap tingkatan. Oleh itu, murid-murid digalakkan menonton video-video Tabayun Sains yang bertanding dan like video-video yang anda gemari semasa cuti pertengahan tunggal ini. Murid-murid boleh mendapatkan link-link video di grup Telegram kelas masing-masing. Dengan itu, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Betul. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.